Baik, persiapan menghadapi fenomena air pasang besar di Terengganu mengisi paparan berita dari Kolej Terengganu. Laporannya bersama dengan penyampai Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Fenomena air pasang besar di beberapa negeri ketika ini membuatkan penduduk di persisiran pantai Terengganu turut mengambil langkah berjaga-jaga. Wartawan Nur Yusof dan juru kamera Muhammad Ihsan Sabri Nordin ke lokasi berkenaan bagi melihat sendiri kesiapsiagaan mereka. Pesisiran pantai Kuala Besut antara kawasan yang terdedah dengan ancaman ombak dan air pasang besar. Walaupun mempunyai pengalaman pernah dilanda air pasang besar pada musim tengkujuh hampir setiap tahun, fenomena itu tidak dipandang ringan. Kebanyakan penduduk yang bekerja sebagai nelayan juga diharap dapat membantu memantau keadaan semasa pesisiran pantai. Ingat bila berlaku. Kena ingat. Kena ingat pasal ni dia terlibat dengan dia panggil apa ni ribut barat laut. Dia bukan sakat ribut saja. Ribut tu serta dengan panas peti. Memang kuat. Memang kuat. Dia tak menentulah cuaca sekarang ni. Memang tak menentu. Jadi orang duduk di patah ni memang kena berjaga-jagalah. Jadi kita harap sangatlah kepada orang patah ni kena beringatlah. Kalau tengok benda tu tak molek, lapor kita. Malah turut melakukan kesiapsiagaan berdepan dengan fenomena itu penduduk Pulau Perhentian. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, mereka perlu mengutamakan keselamatan masing-masing dan tidak panik jika berlaku sebarang insiden yang tidak diingini. Sini nampak lebih terdedah. Jadi maknanya kita contohnya macam musim-musim terkujuh ke apa. Jadi darat ni memang teruklah kita kata. Kita kena itulah. Pula ni kita tak usi sangatlah untuk masa sekarang ni. Kita ya gitu itu. Sementara itu, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu, Encik Adam Abdul Rahman memberitahu pihaknya mempunyai pelan tindakan awal dalam menghadapi bencana. Justru itu orang ramai dinasihatkan untuk mengikuti arahan semasa dan sentiasa mendapatkan maklumat perkembangan cuaca menerusi sumber yang sahih termasuk melalui siaran Terengganu FM. Sebab kita tahu setiap pagi pihak meteorologi Malaysia, Met Malaysia akan memaklumkan di RTM, di radio dan sebagainya perubahan cuaca, keadaan angin dan juga paras air laut. Jadi di situ kita boleh melihat benda-benda yang sahih dan yang sebetulnya. Walaupun begitu, dinasihatkan supaya berhati-hati dan alert dengan berwaspada dengan arahan-arahan semasa daripada agensi-agensi yang bertanggungjawab. Ya. Jabatan Meteorologi juga mempunyai 15 stesen cuaca automatik di seluruh daerah di negeri Terengganu yang mampu memberikan maklumat terkini mengenai perkembangan cuaca. Program pemilihan kanak-kanak kekurangan zat makanan PPKZM di kawasan perkampungan orang asli membantu meningkatkan tahap kesihatan komuniti tersebut. Jabatan Kesihatan Negeri menyasarkan sifar kanak-kanak kekurangan zat makanan, terutama anak-anak orang asli. Agensi itu juga akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA bagi membantu kanak-kanak yang mengalami masalah kekurangan zat makanan. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Omar memberitahu kemudahan klinik kesihatan di perkampungan tersebut boleh membantu kanak-kanak mendapat makanan berkhasiat. Kita memantau kesihatan kanak-kanak ini termasuk menyediakan bantuan baku makanan. Pada tahun ini kita ada 10 pesakit yang layak diberi baku makanan. Di mana dalam baku makanan kita menyediakan vitamin dan juga makanan-makanan susu yang berkhasiat untuk mereka membina tenaga, mengelak daripada penyakit-penyakit dan meningkatkan berat badan mereka lah. Dr. Muhammad memberitahu media selepas mengadakan lawatan ke Klinik Kesihatan Perkampungan Orang Asli Sungai Beruah, Hulu Terengganu. Jelas beliau 50% daripada kanak-kanak terlibat menunjukkan kesan positif selepas PPKZM dilaksanakan dan bakinya akan pulih dalam masa terdekat. Dr. Muhammad juga berpuas hati dengan tahap kesihatan masyarakat kawasan tersebut berbanding 10 tahun lalu. Hanya kebersihan kawasan persekitaran yang perlu diberi perhatian pihak berwajib termasuk menyediakan tong sampah mencukupi dan sistem perparitan lebih baik bagi mengelakkan wabak bawaan air.
10 hingga RM15 sekilogram harga durian di pasaran sepanjang musim Raja Buah itu tahun ini. Harga yang melonjak itu didakwa berkaitan cuaca kemarau. Senario itu umpama durian runtuh bagi pekebun termasuk mereka di Kampung Sungai Serai, Binjai Rendah Marang. Mengusahakan tanaman durian sejak lebih 40 tahun lalu buat julung kalinya dalam sejarah. 300 pemilik kebun durian di kawasan ini meraih pendapatan masing-masing antara RM10,000 hingga RM20,000. Pastinya hasil ini dilihat nilai tambah pendapatan mereka memandangkan sebelum ini hanya memperoleh sekitar RM1,000 hingga RM3,000 sahaja. Jadi benda gini dapat menampunglah sedikit sebanyak pekebun kecil kita dengan bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan kita, insentif-insentif berbentuk baja, racung dan juga membekalkan anak-anak benih yang bermutu tinggilah. Produk durian di lokasi ini tidak asing bagi penggemar durian sama ada dalam maupun luar Terengganu. Walaupun berdepan dengan keadaan cuaca panas, namun kawasan tanaman lebih 100 hektar ini terletak di kawasan berbukit dan mempunyai air yang cukup. Kita boleh pendapatan dalam RM600 satu hari. Satu hari? Oh. Berapa hari dah kutip? Lebih kurang 40 hari. 40 hari dah? Sehingga hari ini. Orang mari beli kebun? Kebun. Mari beli kebun. Sungai Serai ni alpal-alpal dah ke mana kita dari dulu lagi. Kita pergi sampai ke Kuantan, bagi jual sana. Mana harga dah atur. Orang kampung Sungai Serai. Mana kalau kita pergi sampai di Kuantan tu katakan RM2.5 sekilo orang jual. Kita jual RM5. Dalam masa sama, pengusaha mengharapkan agensi berkaitan dalam mengaktifkan semula zon buah-buahan nukleus Kampung Sungai Serai bagi mempelbagai dan meningkatkan pendapatan penduduk. Kalau kita boleh mengupgradekan balik benda-benda macam ni, jabatan-jabatan tak mustahil. Maknanya dusun nukleus Bukit Jerung kita ni akan kembali berpotensi lah. Balik pada asalnya lah. Sebagai mempromosi kawasan ini, kira-kira 1 tan buah-buahan dijamu secara percuma kepada pengunjung. Bahan itu tadi mengakhiri sumbangan dari Terengganu. Salam hormat dan kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.